PCOS. Okey, siapa tahu apa itu PCOS? Boleh letak dekat chat box? Saya sediakan saya punya slide. Siapa tahu apa dia PCOS? Kalau tahu boleh type dekat atas, dekat chat box. Okey. Ya? Yeah? Okey, sebenarnya itu adalah kita panggil polycystic ovarian syndrome, ya. Dia membebani ramai wanita dalam senyap. Ramai wanita hari ini mereka mengalami masalah ini tapi mereka tidak tahu bagaimana nak atasi. Ya, ramai juga tidak tahu bahawa apakah simptom-simptom kenapa tiba-tiba jadi macam ni. Kenapa period saya tak teratur? Kenapa berat badan saya naik? Jadi banyak perkara hari ini wanita melalui. Satu masa dulu, 1 dalam 10 wanita dari kumpulan usia reproduktif, iaitu wanita yang sudah kahwin, yang boleh beranak. Ya, tapi hari ini, baru-baru ini, Sheila dapat tahu daripada 5 wanita, 1 orang ada PCOS. Jadi itu juga satu angka yang mengejutkan. Jadi inilah dia PCOS facts and numbers. 50 hingga 70% have hirsutism. Okey, siapa tahu apa ini? Sheila sendiri pun bila saya tengah cari informasi tentang PCOS, saya belajar benda baru. Ini adalah ketumbuhan apa orang panggil rambut. Untuk wanita yang ada PCOS, ada ketumbuhan rambut seperti orang lelaki. Di dagu, di muka, di bahagian badan lain semua tumbuh banyak rambut. Itu kita panggil hirsutism. 50 to 70%, 50 hingga 70% wanita ada masalah ini. Mereka selalu pergi cabut ataupun pergi buat waxing ataupun pergi ke facial. Yes, hormone imbalance. Ya, ini adalah PCOS adalah satu sindrom akibat daripada hormon yang tak seimbang dalam badan seorang wanita. Hormon lelaki meningkat sebab tu ada banyak rambut. Ada orang sampai misai pun ada. Ya, mereka segan nak keluar dari rumah, pergi buat facial, pergi ni semua mereka, they go and pull up the hair. Sakit tau, tapi mereka nak cantik. Okey, dan juga 50% wanita yang didiagnoskan, ya, mereka ada PCOS. 5 hingga 10% wanita dalam umur reproductive age menghadapi PCOS. 30 hingga 75% yang ada PCOS adalah obese ataupun overweight. Ini fakta, ya. Ini fakta, bukan Sheila cakap, fakta. Dan 50 hingga 70% wanita yang ada polycystic ovarian syndrome ini mengalami insulin resistant. Artinya badan mereka insulin tak dapat produce dengan cantik untuk kawal kandungan gula dalam darah. Jadi ini semua anda kena faham. Ini adalah satu perkara yang kita semua harus tahu. Okey, ini adalah Keratan Akhbar 28 Ogos 2022, 2 tahun yang lepas. Apa yang dimakan pesakit PCOS beri kesan ketara kepada kesihatan. Ni keluar dalam surat khabar. Jadi in medical news today keluar. Jadi kalau hari ni anda ada PCOS, okey, anda punya cara pemakanan 5 hingga 10 tahun yang dulu. Bukan semalam, bukan hari ini, bukan kemarin apa yang anda makan, tapi 5 to 10 years. Macam Sheila selalu katakan, untuk dapat satu penyakit, dia tak datang dalam satu malam. Satu penyakit melalui satu journey, iaitu 5 to 10 years. Apa yang anda buat dalam kehidupan anda? Apa yang anda makan, apa yang anda minum, apa yang anda hidup, apa yang anda lakukan. Ya, adakah tidur cukup, adakah banyak stres? 5 hingga 10 tahun apa yang anda buat, itulah dia penyakit yang anda ada hari ini. Dia bukan anda tidur bangun esok hari tiba-tiba sudah ada PCOS. No. Okey, jadi apa yang anda makan, makanan yang tak betul. Anda tidak tahu tapi anda sudah makan makanan yang tak betul,
Jadi anda sudah pun ada, hari ini kita akan lihat apa yang perlu makan, apa yang perlu elakkan, macam mana nak makan. Semua hari ini kita share bersama-sama. Alright, jadi PCOS boleh cetuskan kanser. Takut ke tak takut? Siapa takut bila dengar ni? Bila tengok keratan akhbar ni, siapa rasa, oh takut? Ada tak? Ataupun anda rasa PCOS anda tak akan kena, mungkin jiran anda kena? Tidak ya. Mungkin hari ini anda tak ada PCOS. Mungkin anda bukan seorang wanita. Mungkin anda seorang yang sihat ya, tapi anda mesti ada adik perempuan, anda mesti ada kakak, anda mesti ada isteri, anda mesti ada anda punya aunty, okey, anda mesti ada anda punya cousin. Mereka, anda boleh bantu mereka. Kalau hari ini simptom-simptom yang nanti kita akan cerita mereka ada, anda boleh bantu mereka. Itu tujuan saya nak ni ya. Okey, PCOS bahaya ke tidak? Apa dia komplikasi PCOS? Ketidaksuburan. Mereka tidak dapat mengandung, ya. Mereka mendapat tekanan darah tinggi dan kencing manis semasa hamil. Kanser rahim disebabkan period yang tidak teratur. Ramai wanita bila period tak datang mereka sangat happy. Sebab tak perlu pakai pad. Ya, tak perlu melalui itu prosedur yang memang 5 hari itu memang setiap wanita kena lalui. Suka tak suka. Sebab kita sudah pun lahir sebagai seorang wanita, we have to go through. Jadi bila tadi period, ramai budak-budak remaja suka sangat. Tapi mereka tidak tahu bila period tak datang dengan betul, itu sudahlah simptom anda akan kena PCOS. Ya, jadi kalau anda ada siapa-siapa, anda student, kalau ada anda punya kawan-kawan bagi tahu, saya dah 2 bulan tak datang period lah. Anda bagi tahu dia, jangan anggap ini sebagai benda yang remeh. Ini benda yang serius. You kena amalkan ini. Nanti lepas habis program ni, anda sudah tahu apa nak recommend. Ya? Dan anda akan tahu apakah pola cara pemakanan yang mereka harus praktikkan. Ya? Okey, dan juga anda tengok. Ibu berisiko mengalami keguguran atau kelahiran pramatang. Bila anda ada PCOS, anda sudah kahwin, katalah anda sudah pun pregnant, tapi anda boleh kena keguguran. Ya, anda boleh kena miscarriage. Ataupun kalau anda tak ada miscarriage, anda mengandung tapi baby tak akan lahir cukup bulan. Baby akan lahir premature. Dalam 7 bulan baby itu akan lahir. Jadi baby itu akan jadi baby yang tak lengkap. Mungkin otak tak berfungsi, mungkin mata dia nampak lain, mungkin kaki dengan tangan dia tak cukup besar. Jadi bagus ke tak bagus? Tak bagus. Ya, dan juga risiko penyakit jantung dan kencing manis. Berkemungkinan mengalami masalah kegemukan. Bukan kemungkinan, memang tadi kita dah lihat slide kan. 50 to 70% orang yang ada PCOS memang mereka obese. Ya, jadi ini adalah gambar raja fallopian tube seorang wanita di mana kalau dia ada PCOS, macam ni lah rupa dia ada banyak ketulan-ketulan sis. Ya, padahal di sana hanya harus ada telur, ya, ovum, tapi ada ketulan-ketulan sis yang disebabkan oleh cara pemakanan yang tak betul, cara kehidupan yang tak betul. Jadi semua ni telah menyebabkan mereka kena PCOS. Jadi tengok, the first slide tadi kita tengok daripada 10 orang 1 orang. Tapi ini adalah latest slide yang latest informasi yang saya pergi ambil daripada Kementerian Kesihatan. 1 kes dalam 5 orang. Statistik ini memang tinggi. Ya, 1 dalam 5 orang menghadapi masalah ini. Jadi kajian menunjukkan dalam kes PCOS berlaku di mana insulin berlebihan dalam tubuh akibat pengambilan karbohidrat yang tinggi. Jadi bila ambil nasi yang banyak, mi yang banyak, makanan yang berkanji tinggi akan menyebabkan mereka obes dan insulin tak dapat berfungsi dengan cantik. Jadi pankreas yang mengeluarkan insulin akan jadi jam. Ini juga adalah satu punca. Okey, jadi ini akan mengganggu kilang telur mengeluarkan hormon. Ya.
Progesterone, ya. Sorry. Sekejap. Saya punya slide sudah lari. 1 minute. Okay, sorry. Okay, jadi di sini adalah, 1 minute. Okay, seterusnya ia akan mengganggu kilang telur keluarkan hormon. Hormon yang setiap wanita patut ada, jadi dia sudah ganggu. So bila hormon tu tak keluar, jadi proses ovulasi akan gagal. Ya, bila gagal, ia akan mengakibatkan kemandulan, fibroid dan ovarian cyst. Okey, jadi menurut kajian 80% pesakit PCOS mengalami obesiti dan hanya 20% sahaja mempunyai berat badan yang sihat. Ya, jadi memang satu angka yang tak baguslah. Okey, pesakit PCOS sukar nak hamil. Di samping itu hormon insulin sangat tinggi boleh meninggikan risiko keguguran. Ya, ini tadi kita lihat. Perkahwinan adalah tanggungjawab ya dan komitmen seumur hidup. Tapi kalau hari ini anda belum kahwin lagi, kalau anda tak jaga anda punya kesihatan, anda tak turunkan berat badan anda sudah PCOS, nanti anda tak boleh mengandung. Jadi satu masalah yang sangat membimbangkan ya, sebab banyak kes-kes hari ini orang cerai satu sebab isteri mereka tak boleh mengandung. Itu pun satu punca ramai orang menghadapi penceraian ya. Jadi di sini ada 3 tip di mana anda memang harus kena lakukan pemeriksaan. Kiranya anda ada period yang teratur. Kira period tu skip. Sepatutnya setiap wanita mesti datang period dalam 28 hari satu kali mesti ada period. 1 bulan 1 kali mesti ada period untuk 5 hingga 6 hari atau 7 hari atau 3 hari. Tapi kalau anda punya period tak betul, memang you kena was-was ataupun jumpa upline anda ataupun jumpa anda punya health provider ataupun jumpa doktor ya. Lakukan awal lagi ya. Jadi untuk hamil memang hormon kena ada paras stabil. Kalau kadar hormon estrogen dan progesterone ada dalam kadar yang betul, memang susah nak mengandung. Okey, pesakit PCOS dinasihatkan turunkan berat badan. Ini yang saya pun nasihatkan kepada semua I punya kawan-kawan ataupun I punya klien, I punya patient yang datang tanya tentang PCOS. Saya bagi tahu anda dalam keadaan obesity, you mesti kurangkan berat badan. Hari ini anda semua bertuah sebab ada satu kes testimoni, memang beliau ada masalah PCOS. Hari ini beliau dah kurangkan berat badan 4 hingga 5 kilo. Beliau dah pun bebas daripada thyroid, daripada PCOS. Nanti beliau akan share sendiri ya. Alright, okay. Jadi ini adalah statistik tadi kita tengok. Okay, jadi cara merawat. Macam mana kita nak merawat? Turunkan berat badan. Mengambil makanan yang tinggi protein dan serat. Elakkan makanan ringan, junk food. Ramai orang yang ada PCOS, mereka suka sangat junk food. Suka sangat snacking. Ya, mereka jarang buat exercise. Jadi kena bersenam 20 minit dalam satu hari. Mendapatkan pemeriksaan doktor. Okey, jadi makanan yang baik untuk PCOS. Jadi inilah dia, anda boleh lihat di sana. Sayur, kacang, okey, tomato, pear, grape, ini semua memang sangat bagus. Okey, karbohidrat memang anda boleh ambil, tapi kena ambil kompleks karbohidrat. Dalam sayur pun ada karbohidrat, tapi sayur tu kena ada sayur yang hijau dan ungu, memang very good. Kalau anda nak makan ubi kentang, makan dengan dia punya kulit. Kalau anda boleh makan ubi dan singkong, iaitu ubi keledek, sangat bagus. Nasi, kalau boleh jangan beli nasi beras putih. Beli beras merah ataupun beras hitam ataupun quinoa ataupun multigrain, memang bagus. Okey, sorghum. Anda nampak tak nombor 7? Apa tu sorghum? Itu adalah jagung. Ya, satu lagi nama. Buah yang anda boleh makan, apple, pisang, papaya boleh makan. Kekacang boleh makan? Boleh makan. Okey. Jadi anda boleh praktikkan cara ini. Tadi kita dah lihat Tadi kita dah lihat memang kita kena kurangkan berat badan. Satu sebab ramai wanita ada masalah ini adalah disebabkan berat badan yang tinggi. Jadi ini adalah apa saya showkan. Ini juga adalah walaupun saya tak ada PCOS, ya, kami tak ada apa-apa masalah, tapi ini yang kami praktikkan dan saya showkan kepada anda setiap pagi di antara 7 hingga 9 pagi. Anda amalkan breakfast anda seperti ini.
probiotik, fiber dengan 2 hingga 3 jenis sayur, 2 jenis buah, anda blend. Lepas tu anda boleh minum. Bila anda minum, ia akan bantu keluarkan semua toksin dalam badan anda, dia akan bantu kurangkan semua lemak dan juga dia akan bantu imbangkan hormon anda. Senang ke? Susah kalau nak buat macam ni. Berapa orang sudah pun praktikkan yang ini? Ini pun kita juga panggil gut reset. Ini juga merupakan satu breakfast yang bagus untuk orang yang ada PCOS. Okay? Alright, jadi makan tengah hari kita nak makan macam mana? Okey, orang yang PCOS memang mereka suka makan nasi. Tapi kalau boleh nasi tu biar beras perang. Okey, anda boleh ambil protein. Jadi ini adalah sukatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Pinggan Sehat Malaysia. Anda harus makan suku anda punya nasi, suku portion adalah protein dan separuh daripada piring anda haruslah buah-buahan dengan sayur. Okey, bagaimana? Ramai orang kata, macam mana Puan Sheila, saya sudah biasa makan nasi, sayur memang saya makan. Jadi macam mana anda punya portion size? Ramai orang tak faham ni. Portion size, mereka tak faham. Dia kata, saya makan sayur. Tapi sayur tu mereka makan sedikit saja. Okey, jadi contoh, Sheila tunjuk gambar di sini. Okey, anda lihat gambar ini. Okey, anda tengok portion size piring-piring ini. Portion size, ya. Panggil apa dalam portion size, anda faham kan? Iaitu hidangan madam. Bahagian, yes. Bahagian hidangan anda harus macam ini. Size. Size of the food size of your rice, portion size of your rice, your vegetable kena macam ini. Anda lihat di sini. Memang boleh makan, ayam boleh makan, nasi boleh makan. Bukan kita kata jangan makan, boleh. Tapi anda punya portion size, anda punya jumlah hidangan tu harus kena sedikit. Anda boleh ambil gambar ni, anda screenshot. Okey, ini adalah umpama anda punya healthy plate. Nampak tak plate pertama? Ada ayam, kepingan ayam yang besar, very good. Protein, ada jagung, high fiber. Okey, di sana ada juga ubi kentang. Okey, it's carbohydrate. Okay, ada tomato, ada salad. Tengok piring-piring yang lain. Ya, yang size nasi tu anda nampak tak? So ini yang anda kena ubah. Ya, kalau pergi kedai, ramai orang bagi tahu Sheila, mereka kata, Sheila kalau dekat rumah bolehlah saya makan macam ni. Tapi kalau saya pergi kedai, mana boleh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Bila anda nak makan, sebelum anda ambil nasi, anda isikan piring anda dengan sayur, dengan ulam, dengan buah, dengan anda punya protein. Last sekali ada sedikit tempat, tempat tu anda isi dengan nasi. Boleh. Okey, inilah dia yang saya showkan dalam saya punya training kepada semua student-student saya bagi tahu, you mesti tukar anda punya corak pemakanan. Kalau tak, memang kita tak boleh kurangkan berat badan. Okey, jadi malam kita nak makan apa? Pagi sudah buat juicing. Ya, healthy juicing. Tengah hari dah makan suku-suku separuh. Okey, malam anda boleh ambil nutrition shake. Iaitu protein dengan body key. Jadi dalam body key kita sangat hebat tau. Anda dapat 17 gram protein, 5 gram fiber, dia 205 kalori sahaja. Tak ada perasa, tak ada pengawet, no sweetener, vegetarian, selamat, non-GMO, zero trans fat, 22 mineral, ya, dengan vitamin. Jadi ada coklat, ada cafe latte, ada berry, ada milk tea. Antara jam 7 hingga 8 PM. Saya hari ni, I punya slide, I letak masa. Selalu cakap saja kan, tapi hari ni I letak masa. Anda tengok anda punya tadi punya slide, lunch 12 to 2 PM. Anda punya breakfast 7 to 9 AM. Antara itu anda kena ambil. Ya, anda punya food timing very important. Kalau anda sudah skip anda punya breakfast, mesti anda punya lunch sudah lari timing. Bila lunch sudah lari timing, dinner lagi sudah lari. Jadi itu satu sebab ramai orang berat badan naik. Ya, bila anda buat macam ni, anda akan dapat semua khasiat yang anda perlu. Anda memang boleh kurangkan berat badan anda.
Alright? Okey, lepas tu apakah best supplement for PCOS? Setiap hari setiap 2 hari sekali saya mesti terima panggilan. Diamond, apa vitamin nak bagi untuk PCOS? Kak Sheila, saya punya jiran ada PCOS. Apa nak bagi? Apa nak bagi? Apa nak bagi? Okey, ambil gambar ini. Screenshot gambar ini. Recommend kepada kawan-kawan anda semua suplemen ni. Jangan bagi satu sahaja. Ramai orang salah faham ya. Okey, anda nak makan nasi. Anda makan nasi saja ke? Nasi itu mesti ada kari, mesti ada sayur, mesti ada ikan. Ataupun anda makan nasi kosong. Tak ada kan? Satu saja suplemen tak akan bantu. Dia vitamin B bekerja sebagai sinergi. Dia akan bantu satu sama lain. Macam anda tengok kalsium bantu untuk kesuburan. Kurangkan simptom PCOS. Vitamin D dalam tu meningkatkan tahap testosteron. Okey, lecithin E bantu tebalkan dinding rahim. Vitamin E memperbaiki kualiti dan bantu pergerakan sperma. Ramai orang tanya Sheila, kenapa mereka dah kahwin lama tak dapat mengandung? Satu juga sebab pergerakan sperma si suami tak lancar, tak bagus, tak healthy. Kesuburan seorang wanita, dia punya ovum, telur dia tak sihat. Ya, jadi beribu-ribu sperma. Tapi tak sihat. Tak lancar. Pergerakan dia sangat slow. Jadi tak boleh, mereka tak boleh mengandung si isteri tu. Okey, anda tengok omega 3 mengandungi EPA dan DHA, dia meningkatkan kesuburan. Bebas daripada toksin. Ya? Dia tak ada apa-apa merkuri. Ya? Dan juga bantu kawal kolesterol dan anti radang. Iron folic. Anda tengok iron folic bantu tingkatkan HB. Orang yang susah nak mengandung kebiasaannya kurang darah. Mereka ada masalah low blood pressure. Ya, dia bantu untuk kesuburan dan kehamilan. Membantu quality genetic sperma. Ya, dia kurangkan kecacatan kromosom sperma. Nampak tak? Okey. Pink Bloom adalah latest suplemen untuk wanita yang ada masalah period tak teratur. Double X kita ada semua jenis vitamin, 5 jenis warna yang bantu imbangkan anda punya hormon. Jadi anda nampak tak? So inilah dia suplemen yang memang akan bantu PCOS. Jadi bila cerita dengan kawan, ramai orang kata, Madam boleh tak saya ambil omega 3 saja? Madam boleh tak saya ambil Pink Bloom saja? Saya kata elok jangan ambil apa-apa. Anda pergilah jumpa doktor, biar doktor rawat, biar itu fibroid jadi besar, buat operation, nanti you kena lalui segala kesukaran. Dia kata, kenapa Madam cakap macam ni? Iyalah sebab saya nak bagi anda satu suplemen, rangkaian suplemen untuk elakkan masalah PCOS. Tapi kalau anda nak kira duit, anda nak pilih satu saja nak ambil, satu saja nak ambil, better jangan ambil. Ya, jadi anda kena explain kepada anda punya customer, anda punya kawan, pentingnya ambil semua ini. Alright? Okay, next. Okay, ini juga adalah satu perkara saya nak bagi tahu kepada anda yang PCOS ada banyak connection dengan insulin resistant. Siapa ada masalah insulin resistant? Orang yang ada kencing manis. Orang yang ada PCOS syndrome, kebanyakan mereka ada diabetic. Kenapa diabetic? Pankreas tak boleh produce insulin. Kenapa tak boleh produce insulin? Sebab pankreas sudah terlebih produce insulin dan dia sudah jam sebab makanan karbohidrat yang sangat tinggi, tak ada exercise, jadi insulin tidak dapat mengawal, tidak dapat kontrol, jadi itu yang menyebabkan PCOS. Ya, anda kena faham. Okey, satu lagi juga ramai orang ada masalah rambut gugur. Bila ada PCOS, ramai orang ada masalah rambut gugur. Okey, anda harus mengamalkan diet yang sihat. Ya, anda harus ambil suplemen untuk anda punya rambut, iaitu protein, omega, vitamin B, dan juga kita ada shampoo. Nampak tak shampoo yang di bawah tu adalah kita punya rangkaian shampoo yang sangat bagus, dibuat daripada omega, dibuat daripada avocado, dibuat daripada delima, dan kita juga ada package untuk anti hair fall set. Itu pun anda boleh gunakan. Ya,
Jadi PCOS tengok dia bukan saja tentang period tau, dia boleh membawa kepada banyak lagi masalah. Okey, jadi saya bagi anda 5 tips untuk overcome PCOS. Okey, nombor 1. Amalkan diet rendah karbohidrat. Reduce your carbohydrate. Lebihkan karbohidrat seperti dalam gambar. Ada 2 gambar di sini ya. Satu yang gambar atas tu, satu dekat gambar bawah. Karbohidrat yang lebih kompleks. Kompleks karbohidrat artinya lepas anda makan, anda sudah makan, dia bila masuk dalam badan anda, penguraian dia sangat lambat. Kompleks karbohidrat seperti beras perang, quinoa, beras hitam, multigrain. Semua ini bila anda makan sedikit anda sudah rasa kenyang. Ya, dia nak digest, digest dan jadi campur dengan darah anda, dia ambil masa yang lama. Bila masa dia lama, insulin production akan kurang ya. Dia tak akan meningkatkan, dia tak akan spike insulin punya quality. Ya, sebab itu anda kena ambil karbohidrat kompleks ataupun reducekan anda punya intake karbohidrat yang biasa anda makan. Ya, jadi kena kurangkan 400 kalori sehari. Bila kalau anda tidak menghidapi PCOS. Jadi ini anda kena jaga. Nombor 2. Okey, satu lagi tips, eat carbs last. Artinya yang karbohidrat ni seperti nasi, seperti ubi kentang, anda harus makan akhir sekali. Awal-awal tu makanlah ulam, makanlah buah, makanlah protein. Nasi tu makan last. Jadi bila anda sudah makan anda punya fiber, anda sudah makan anda punya protein, jadi perut sudah separuh kenyang. Last kali baru makan karbohidrat. Ini akan bantu anda punya supaya berat badan tak naik dengan rancak. Okey, nombor 3. Fokus pada serat sebagai cara rawat PCOS. Okey, anda ingin turunkan berat badan, tambah saja lebih serat dalam anda punya diet. Jadi resepi yang Sheila share dengan anda, yang pagi-pagi kita ambil juicing kan, ada serat tak? Ada. Ya, jadi bila anda ambil tu, dia akan kurangkan rintangan insulin. Berat badan dan lemak berlebihan akan berkurangan. Okey, jadi pengambilan serat lebih banyak juga buat anda rasa lebih kenyang. Okey, dan bukan itu saja, karbohidrat kompleks kaya dengan serat tidak akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Alright, nombor 4. Build muscle. Jadi anda kena bina muscle dengan exercise. Dan juga sekarang kita sudah ada muscle multiplier. Sebelum anda exercise, anda minum saja muscle multiplier dan anda boleh buat exercise. Jadi dia akan fuel anda punya badan, dia akan build. Selepas exercise, dia lebih efektif selepas anda exercise. Sebab bila anda exercise, anda punya otot akan mula build. Jadi bila anda ambil exercise multiplier, dia akan bina otot anda dengan lebih cepat. Okey, dan juga dia akan bantu muscle recovery. Apa itu muscle recovery? Selepas anda exercise ataupun selepas anda pergi walking ataupun jogging, pernah tak anda rasa kaki anda kejang ataupun sakit? Itu adalah dia sudah ada keradangan. Jadi muscle recovery, anda minum yang muscle multiplier, dia akan bantu anda. Alright. Nombor 5, stop snacking. Ini adalah ramai orang yang ada PCOS, mereka suka makan di antara waktu makan tu, suka makan keripik, keropok, fun fries, ya. All the apa orang panggil unhealthy snacking. Itu anda kena elakkan. Alright, jadi bagaimana kita boleh ganti healthy snacks untuk PCOS? Anda lihat di sini. Ini semua anda boleh jadikan snacks anda. Blueberry, almond, dark chocolate, blackberry, lentil, ginger root, olive, turmeric, walnut, flaxseed, avocado, chia seed, red grape, beans. Ini semua anda boleh jadikan anda punya healthy snack. Okey, anda nampak? Alright, jadi secara saya punya last slide, saya dah sampai ke last slide. Jadi inilah dia, tadi kita sudah lihat, inilah dia simptom-simptom. Kalau anda ada PCOS, memang anda akan ada masalah irregular period, anda akan dapat absence of menstruation,
hair thinning ataupun hair loss, anda punya kulit akan jadi tak sekata, excessive facial and body hair. Ini pun tadi kita dah cerita, high blood pressure. Orang ada PCOS, ada high blood pressure, weight gain, ada acne, depression, stress. Ini semua anda akan ada kalau anda ada PCOS. Alright, jadi best diet tadi kita sudah lihat, eat complex carbohydrate, low GI food, baked fruits and vegetable major portion of your meal. Jadi anda punya makanan tu lebihkan sayur dengan buah, healthy fat sangat penting, okey, untuk imbangkan anda punya hormon, okey, anda ambil protein yang cukup, support your gut health. Tengok kita cakap gut health. Tengok untuk PCOS pun gut health sangat penting, ya. Jadi dia bagus untuk, dia bantu untuk supaya anda punya mood, ya. Depression itu semua tak akan ada. Stay away from processed food, caffeine and sugar. Stay regular with your meals. Regular artinya ikut makan ikut masa. Pagi, lunch and dinner kena ikut masa, ya. Okay, design a PCOS meal plan that works best for you. Jadi saya rasa hari ni, ini saya bagi satu schedule lah, ya. Jadi breakfast 7 to 8:30 finish your breakfast. Lunch 12 to 1. Kalau nak snack 3 hingga 5 petang, antara masa tu, okay, makanlah ke kacang ke, almond ke, cashew nut ke, grapes ke, makan. 6 to 8 finish your dinner. Tutup kilang. Jangan masuk dapur lagi. Okay, boleh tak? Ya, ini semua anda boleh praktikan. Jadi saya rasa inilah dia slide yang Sheila nak share dengan anda. Okay, saya harap apa yang Sheila share hari ini bantu anda. Jadi sebelum closing, saya nak menjemput seorang kawan, seorang ABO. Okay, beliau baru balik dari kerja. Tadi dia kata, "Aunty, saya akan balik kerja lambat nanti. Jadi boleh tak saya tak buka kamera?" Kita boleh. Tak ada masalah. So saya menjemput Yuwanis, ya. Yuwa, are you there? Yeah. Okay, Yuwanis. You can open your mic. You can introduce yourself. Apa telah berlaku pada anda bila mula-mula anda jumpa aunty dan bagaimana anda overcome masalah PCOS dan masalah thyroid anda. Okay, silakan Yunis. Introduce yourself. You're from where? Kerja sebagai apa? Selamat petang semua. Nama saya Yuwaniswari, anak perempuan Chandran. Saya memang berasal dari Pahang tapi sekarang saya bekerja di Selangor. Okey, umur saya ialah 31 tahun. Saya bekerja sebagai farmasi assistant, farmasi di KPJ. Okey, selama 3 tahun saya ada penyakit thyroid dengan PCOS. Okay, sebelum tu saya memang tak pernah ambil apa-apa treatment atau dengan vitamin. Lepas tu tak pergi jumpa apa-apalah, saya pun diam macam tu je. Lepas tu tiba-tiba saya punya simptom tu semakin meningkat, baru saya pergi jumpa doktor dekat KK. Okey. 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 Lepas tu saya pergi jumpa klinik kesihatan Kapar. Okey, lepas mula-mula tu saya pergi jumpa doktor, doktor cakap memang saya punya thyroid dalam keadaan hyperthyroid. Memang I punya hormon saya tu memang terlalu tinggi. So doktor pun akan bagi ubat thyroid thyroid iaitu carbimazole, yang itu kena ambil 2 biji malam, 2 biji pagi. So doktor cakap yang tu kena ambil, ubat tu kena ambil everyday, so tak boleh berhenti. So saya pun risau sebab doktor cakap penyakit thyroid ni tak boleh disembuh, ia akan continue sampai kita mati. Lepas tu saya pergi jumpa Puan Sheila sebab my parent memang ahli MV. Mak I suggest to jumpa Puan Sheila untuk dapatkan nasihat untuk mencegah dari penyakit ini. Lepas tu saya pergi jumpa Puan Sheila, dia cakap dia ada suggest some vitamins untuk saya untuk
untuk mula-mula tu mengurangkan saya punya hormon. Lepas tu dia ada suggest vitamin dekat saya ialah Thiamine Omega, Lecithin E, Calcium, Double X, Body Key, Protein, CB Plus and Green Tea. Mula-mula tu saya memang ambil vitamin ini. Mula-mula saya pun suka nak ambil sebab ada banyak vitamin saya masa tu the same time saya ambil ubat KK. So I pun risau lah kenapa saya makan banyak tablets macam ni. Lepas tu Puan Syah cakap ini bukan ubat, ini ialah vitamin. Sebab sekarang yang thyroid ni kan dia berpunca sebab hormon saya tak balance. Lepas tu saya tak dapat many vitamins mineral sebab saya memang suka makan sayur-sayuran. Buah-buahan saya boleh makan tapi sayur-sayuran memang susah sangat. Atau saya sebelum tu saya memang orang yang choosy makanan. Memang bila saya masak ataupun emak yang masak, saya memang choosy makanan. Lepas tu, lepas saya ambil vitamin yang suggest Puan Sheila, saya punya result tu akan dapat lebih baik lah. Lepas tu saya pergi jumpa doktor tanya saya, macam mana you punya thyroid punya level ni semakin kurang, apa you makan selain daripada ubat yang doktor bagi. Lepas tu saya ada bagi tahu kat dia, saya memang ambil vitamin dari MW Nutrilite yang disuggest oleh Puan Sheila. So dia cakap, oh ya ke? Dia pun terkejut lah sebab dia cakap dia tak pernah tengok patient yang patient dia punya thyroid punya balance tu tak pernah kurang, macam tak sembuh. So dia pun terkejut. Lepas tu saya ada bagi tahu ke dia lah, ni apa saya ada explain ke dia apa fungsi untuk setiap vitamin. So dia cakap okay, tak apa, dia cakap saya boleh continue dengan ubat KK dengan ubat Nutrilite. Lepas 3 bulan saya pergi jumpa doktor balik, doktor cakap saya punya level hormon tu dia kurang sikit. So lepas tu lepas 3 bulan lagi saya pergi jumpa doktor, doktor cakap itu dia kurang lagi daripada yang previous result. So doktor pun terkejut lah. Macam mana ni boleh berlaku, dia pun terkejut. Lepas tu the continuous month saya akan saya makan bukan ubat KK dengan Nutrilite. Lepas tu doktor cakap after dia cakap saya punya follow up tu akan kurangkan kepada 6 bulan. So I kena refer doktor 6 bulan sekali. So dia cakap tak perlu datang lah 3 bulan sekali, tak perlu datang. Dia cakap suruh datang after every 6 months lah. After 6 months I pergi jumpa doktor. Doktor cakap memang tak ada apa-apa simptom untuk simptom thyroid. Dia pun terkejut sebab masa tu memang doktor lain, doktor pun terkejut. Dia tanya saya, kenapa you ambil ubat ni sebab you tak ada record apa tu thyroid. Dia cakap macam tu. I pun terkejut. Lepas tu the same day I call Puan Sheila lah. Puan Sheila, doktor cakap macam ni. So Puan Sheila pun happy sangat. So I pun lepas saya punya thyroid dah sembuh, I'm still continue eat the vitamins. So sampai sekarang lagi saya memang ambil vitamin lah yang suggest oleh Puan Sheila. Okay. Masa thyroid tu saya memang ada banyak jenis simptom lah. Contohnya berat badan saya tinggi, rambut saya gugur sangat. Lepas tu tangan saya shivering sangat. Lepas tu masa tu saya ada low pressure. Lepas tu teratur. Itu yang thyroid ni untuk saya tu kena sebelum kahwin. Pada tahun 2020 lah. Lepas tu period saya kan dia macam 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Saya pun risau, kenapa period saya tak datang. Lepas tu saya pun stres sangat. Lepas tu perut saya buncit. Lepas tu dekat muka saya ada tumbuhan rambut macam jangkut lah. Betul lah tadi simptom Aunty cakap semua ada Semua ada.
Lepas tu overweight. Memang berat badan saya tu pada tahun 2020 tu 55 sahaja. Lepas dah kena thyroid, dah sampai 67-65 kilo. Sekarang berapa berat badan you are? Sekarang my weight is 58. Wow, so dah kurang dekat 5 hingga 6 kilo sudah kurang ya? Yes, yes. Wow, okay. Lepas tu saya punya amalan makanan masa thyroid tu memang teruk lah. Sebab dulu saya suka makan makanan yang oily food like chicken, ayam goreng, nugget, sausage. Lepas tu nasi goreng, mi goreng, macam kari-kari. Itu semua saya makan. Lepas tu saya suka makan junk food like apa tu snacks like that. Lepas tu saya memang Hmm. makan fast food. So dulu saya memang suka makan KFC, McD. Memang KFC is my favorite food masa thyroid. Lepas tu saya memang makan nasi dia punya level tu memang banyak sikit. Lepas tu Hmm. saya makan suka makan every week saya makan mesti saya kena makan burger. Macam tu lah dulu-dulu tu. Hmm. Lepas tu saya makan makanan manis like ice cream, chocolate, tea life like that. Sebab dulu saya suka makan makanan manis. Lepas I dah consult ambil nasihat dari Puan Sheila, memang advice saya dia ajar saya cara amalan makanan. Lepas tu saya akan follow the suku pinggan yang kecil. Lepas tu saya ada buat exercise 3 kali seminggu. Lepas tu saya ada buat yoga sekali lah. Everyday saya Wow. akan. Lepas tu saya ambil vitamin everyday. Lepas tu dulu tu saya memang tidur lambat. Pukul 1, pukul 2 tengok telefon. Memang tidur lambat. Lepas tu Hmm. after I consult with Puan Sheila, saya follow tempat tidur lah. Pukul 11 ataupun 11:30. Saya pergi tidur je. Hmm. So yang sekarang ni saya memang uh, cegah dari thyroid dengan PCOS dengan bantuan Puan Sheila. So sekarang saya mengucapkan very thank you so much kepada Puan Sheila dengan sebab saya memang kenal Puan Sheila dengan family dari kecil. So sekarang Yes. memang happy, my lifestyle is very happy. So thank you so much Puan Sheila and friends. Okay. Alright. Wow. Kita semua kena beri satu tepukan hebat untuk you all lah. Bagi bukit, bagi tepukan, bagi fire. Wow, Eunice, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Saya tak pernah dengar testimonial sehebat inilah. Eunice, fantastic, fantastic. Very, very proud of you. Okay, nampak tak anda semua hari ni apa yang kita share tadi? Simptom makanan yang mereka makan. Ya, jadi Eunice pun tadi dah setuju dia punya cara pemakanan, suka makan ayam, suka makan KFC, 1 minggu 1 kali mesti ambil burger. All the habits yang telah menyebabkan beliau ada masalah ini. Tapi hari ini saya dengar suara dia pun saya boleh bayangkan how happy she is. So saya lebih gembira daripada dia sebab hari ini dia sudah bebas daripada PCOS dan thyroid. Ya, jadi dia punya kehidupan, the next of her life will be very beautiful. Okay, so thank you so much for listening to my advice, Eunice. And hari ini anda sudah jadi testimoni, anda boleh bantu ramai kawan-kawan dekat luar supaya mereka pun boleh jadi macam anda ya. Okay, jadi kepada semua penonton, all the participant hari ini, hebat tak sharing hari ini?